Yang berbahagia Tuan Haji Habib Zamzam bin Haji Abdul Latif, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Haluan dan Pembangunan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Berbahagia Profesor Dr. Abdul Majid bin Muhammad Isa, Pengerusi Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia Maklum. Yang berbahagia Profesor IR Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Haluan Pelajar dan Alumni Universiti Tun Hussein On Malaysia, merangkap pengurusi Jawatankuasa Pelaksana Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA 2009. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan majlis seterusnya bersama dengan pegawai Jabatan Pengajian Tinggi dengan taklimat daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Dan insya-Allah esok saudara-saudari akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk memberikan lebih ruang berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan pemimpin negara. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya menjemput yang bahagia Tuan Haji Habib Zamzam bin Abdul Latif, ataupun kita lebih mesra memanggilnya ayahanda, untuk kementas utama menyampaikan taklimat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang Saudara Ahmad Zulfazli Jusuh selaku pengacara majlis, juga bekas YDP MPP UTHM 2004-2005, yang dikasihi, yang disayangi, yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Majid Muhammad Isa selaku pengerusi Majlis Kepimpinan Latihan Universiti Malaysia, merangkap Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Terengganu, yang dikasihi, yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Amir Hashim Muhammad Kasim selaku Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Tun Hussein On, para pegawai IPTA Saintero Malaysia, penolong pengarah Haluan Pelajar Jabatan Pengajian Tinggi, Saudara Encik Ahmad Tarmizi, Ahmad Ansaroni, orang kanan ayahanda Beb lah dia tu, dia datang sekali dengan ayahanda. Semua YDP yang dipertua dan barisan MPP Kepimpinan Pelajar IPTA Saintero Malaysia, juga para sahabat kita dari IPTS, yaitu dari Unicel, Uniten dan Unitar. Sekali lagi ayahanda beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Ada yang tak pernah jumpa ayahanda, ada yang pernah jumpa. Yang jumpa di Melaka dulu tengok ayahanda masa tu muda lagi. Bulan berapa tahun ni, tapi malam ni nampak bukan makin tua, makin muda malam ni ya. Orang tua kadang-kadang dia lupa dia dah tua tau. Panjang umur 1 Jun 2009, umur ayahanda 45 tahun. 54 tahun. Tetapi kerana anak anda sekalian dari jauh ayahanda datang, tapi anak anda juga, kecuali pelajar mahasiswa-mahasiswi UTHM, lain-lain juga datang dari jauh. Kenapa kita datang ke sini saudara-saudari sekalian? Ialah untuk menghadiri suatu majlis ilmu yang amat penting, yaitu Majlis Konvensyen Kebangsaan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA Malaysia 2009. Satu tepukan untuk diri kita masing-masing. Ayahanda amat bangga kerana memang benar kata slogan bahawa pemimpin pelajar hari ini adalah pemimpin negara masa depan. Kerana telah terbukti bahawa pemimpin pelajar masa lalu kebanyakannya telah menjadi pemimpin negara pada hari ini. Cuba anda tengok, tidak ada atau majoriti daripada pimpinan negara, sama ada pimpinan politik
ataupun pimpinan korporat atau pimpinan budayawan, semuanya kebanyakannya pimpinan mahasiswa-mahasiswi. Sama ada era 70-an, kebanyakan dah pencen, 80-an, 90-an dan 2000-an. Mungkin salah istilah itu. Ayah Nabi Presiden Persatuan Bahasa Melayu Universiti Melaya sesi 77-78. Universiti Melaya 78-79. Timbalan menteri yang kita kasihi, menteri memang kita kasihi, Datuk Khalid Nordin juga pelajar undang-undang fakulti Universiti Melaya. Universiti lain juga Anda sayang sama aja. Tapi sebut dulu hanya ada 4 atau 3 atau 2 universiti. Sekarang 20 IPTA, 37 IPTS yang aktif, lebih 500 IPTS seantero Malaysia. Apa tandanya? InsyaAllah Malaysia akan berjaya menjadi hub pendidikan tinggi bertaraf dunia dengan bantuan sokongan kekuatan anak-anak sekalian selaku pimpinan pelajar. Maka hari ini kita tengok yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, bekas pemimpin pelajar Universiti Melaya. Ramai lagi. Saya sebut pasal dia timbalan menteri kita. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, anak jati Johor, juga bekas pimpinan pelajar Universiti Melaya. Dan kalau kita mengelak kejayaan di kalangan korporat, macam-macam Tan Sri, Datuk Seri, Datuk, Datin dalam sektor korporat di Malaysia hari ini, kebanyakan mereka adalah bekas pimpinan pelajar, sama ada dalam atau luar negara. Maka Ayanda yakin kalau pemimpin pelajar di hari dulu kini telah menjadi pimpinan negara dalam pelbagai sektor, insya-Allah bukan seorang, bukan dua, Ayanda doakan semua yang ada ini, Melayu ke, Cina ke, Dayak ke, Kadazan ke, India ke, Dusun ke, insya-Allah anda semualah yang akan mengisi segala kekosongan yang akan ditinggalkan oleh kami. InsyaAllah ini doakan belum nak mati tinggal tu, kalau pencen lah, kalau mati nasib lah. Dari air muka dan raut wajah anda sekalian, anda perhatikan walaupun tak nampak wajah, dari belakang sewaktu taklimat oleh pihak Kenaji tadi, ternyata anda semua merupakan pimpinan pelajar yang begitu tinggi disiplin. Tidak ada seorang pun yang mengecewakan penceramah. Betul tak cikgu? Pensyarah. Betul ya? Ini merupakan pimpinan baru pelajar-pelajar, untuk makluman saudari ya, penceramah, yang telah dipilih dalam pilihan raya atau pemilihan MPP akhir tahun lepas ya, dan awal 2009. Ayanda ucapkan tahniah kepada anda sekalian. Marhalah pertama telah dilalui, hadir convention. Apakah artinya convention ini? Antara pengertiannya ialah masing-masing anda boleh terjemah. Kalau ayanda orang lama ini, tapi orang lama pun dah cakap tadi kan, bukan dia cakap, mereka cakap, dia kata ayanda handsome lagi. Ayanda kata, anak ayanda kata tak handsome dah, abah dah tua dah. Buktinya dah 30 tahun kahwin, hanya mama seorang minat abah dia. Anak bungsu ayanda perempuan tahun 1, Stanford College swasta. 3 orang aja anak ya. Nombor 1, nombor 2 lelaki, belum kahwin, tak ada girlfriend. InsyaAllah tujuan anda mari sini nak cari seorang atau 2 calon menantu yang perempuan, dan the only one calon menantu lelaki. Tapi nama anak-anak anda tak boleh beritahu, anda cari sendirilah. Di dalam apa dia panggil sekarang orang muda-muda ni, macam-macam lah. Dalam neck to neck ni macam-macam lah. Mula nak kecek Kelantan ni, ayah ni orang Kelantan. Anda sekalian, kita lupakan dulu masalah mengantuk. Yakin kita tak akan mengantuk kan? Ayanda pegawai tua, pegawai lama pun bila pergi berkursus, perkataan kursus ayanda sebut tak bunyi kursus saja. Lidah ayanda something sikit. Sampai pukul 3 pagi.
Yes, kita berbincang dalam kumpulan-kumpulan untuk mempersembahkan apa paper kita kepada pihak lecturer kalau pergi ke Intan, ya, Institut Tadbiran Awam Negara. Bagi ayanda, walaupun jadual pukul 11, mungkin anda akan benarkan ayanda berdiri di sini selagi ayanda hendak berdiri. Tapi biasa orang tua dia cakap je besar. Sebenarnya letih dah. Berjalan jauh lagi, kerja tak ada masa rehat lagi, halal pelajar. Kenapa? Kerana ingin memastikan anak-anak yang berada di seantero Malaysia ini mendapat kemudahan seberapa yang boleh. Ayanda hanyalah pegawai biasa yang bekerja bagi pihak kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Kementerian Pendidikan Tinggi, pemimpin yang kita kasihi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Tidak lupa Ayanda nak sampaikan salam daripada immediate bos Ayanda, iaitu Profesor Dr. Muhammad Fauzi bin Haji Ramlan, anak jati Kota Tinggi Johor. InsyaAllah esok beliau akan mengiringi Yang Berhormat Menteri. Betul, dia telefon Ayanda. Dia panggil Abang Bik, bak tua Ayanda 5 tahun. Biasalah Usama bin Zaid bin Harisah pun umur 18 tahun kan. Rasulullah melantiknya jadi Panglima Negara Islam Madinah. Ayanda tua 5 tahun dari bos Ayanda, seorang profesor. Orang yang tinggi ilmunya itu biasanya sentiasa berada di tahap yang lebih tinggi. Itulah pengajaran anak anda. Ya, sebab itu negara menetapkan dalam masa 15-20 tahun kita nak 75,000 pemegang PhD anak anda sekalian. Pemegang PhD. Masa ayanda tingkatan 2 tahun 1969, 40 tahun dulu, seluruh sekolah tempat ayanda belajar itu, Sekolah Menengah Kebangsaan Melur Kota Baru Kelantan, hanya aja seorang guru graduan. Seorang saja. 1,000 orang pelajar kampung termasuk ayanda amat nak bersalam dengan beliau. Guru yang kukasihi itu Al-Raham Cikgu Megat Ramli bin Megat Adnan dah meninggal. Betapa hebatnya orang berilmu. Jadi bagi ayanda, kalau tahun 69 seorang graduan menjadi cikgu, seluruh 1,000 pelajar sekolah menengah nak bersalam dengannya. Kini sebenarnya nilai graduan tetap sama. Jangan ada di antara anda merasakan, aku mengaji, aku belajar tinggi pun payah kerja. Itu pemikiran lama. Pemikiran yang perlu ada dalam jiwa raga anak-anda sekalian ialah, ya, bila aku graduan mendapat ijazah, belum dapat kerja, kalau nak kerja kerajaan, ya, memanglah belum dapat kerja. Bila dapat kerja, Division 1 Officer. Macam Cik Ahmad Tarmizi bin Ahmad Ansarani, penolong pengarah JPT Bahagian Halal Pelajar di bawah ayanda, seorang yang PTD. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Malaysia, yang insyaAllah suatu masa mungkin menjadi duta Malaysia ke negara lain. Suatu masa mungkin menjadi KSN pun. Misal doa ayanda kepada beliau, sebab beliau seorang anak anda yang baik kepada ayanda. Ayanda sebut PTD kerana ayanda seorang PTD. Tetapi dalam majlis ini kita bertuah lagi beruntung lagi bertuah. Tak sangka ada 2 orang TNC yang hadir. Tadi ayanda kata orang Kelantan dah terkemong. Terkemong ni rasa nak kecek lagu mana 2 TNC hadir. Profesor Engineer Amir dengan Profesor Dr. Majid. Dua-dua mahaguru yang berada mengatakan tak apa Abang Bik. Dua-dua ni muda pada ayanda. Abang Bik gilah kecek sebab Abang Bik pun tadbir. Saya academician. Kita gabungkan kekuatan-kekuatan ini. Kita bantu anak-anak kita. InsyaAllah semoga mahasiswa-mahasiswa negara ini akan sama-sama memberi sumbangan untuk memastikan negara ini yang dikasih Malaysia ini menjadi negara maju. Ini bisikan daripada 2 mahaguru. Profesor itu mahaguru lah dalam bahasa Melayu. Ayanda bukan sekadar nak puji. Tergamam. Terkemong itu bahasa Kelantan. Tergamam. Terkejut, tak sangka Prof datang. Tetapi dengan izin dua-dua kepimpinan academician ini, ayanda muncul di sini bukan nak promokan diri.
Bahasa ayahanda, kerana sedar diri, Omar dah lanjut usianya. Memanggil anda sebagai anak anda seperti anda kata di Melaka lah siapa yang ada. Bukan memperkecilkan. Sekadar memahami bahawa di hadapanku, anak anda. Tetapi walaupun anak anda semualah pewaris tanah air ini. Sekarang umur 21, 22, 23 atau 20. 10 tahun lagi, anda berusia 30 atau 33 tahun. Anda lah Chief ADO masa itu. Anda lah Ketua Forensik di Hospital Kuala Lumpur masa itu. Tapi nak kerja 2, 3, 4 tahun lagi ni. Tapi setelah 10 tahun menjadi pakar-pakar. Anda lah masa itu saintis. Sains nuklear. Walaupun Malaysia menandatangani Vienna Convention 1959 menyekat Malaysia daripada menjadi kuasa nuklear, tetapi Convention itu tidak menyekat Malaysia untuk menggunakan kuasa nuklear untuk maju dalam sektor industri, pertanian dan sebagainya. Anda yakin walaupun anda pemimpin, sebab anda tahu orang yang jadi pemimpin pelajar sekarang bukan macam zaman ayanda dulu, siapa saja boleh bertanding. Sekarang universitas telah menetapkan mesti ada PNJK yang tinggi baru boleh, mesti ada kelulusan exam tahun 1, tahun 2 yang tinggi baru boleh bertanding, betul tak? Maka tidak ada siapa boleh mengatakan pimpinan pelajar universiti ini sebenarnya malas mengaji, kata orang Kelantan. Sebenarnya tak mau, tak rajin belajar, tak. Rupanya pimpinan pelajar memang hebat. Anda semua sentiasa di hadapan. Nak cakap hal konvensi ini, anda cakap lepas ni 5 minit setengah aja. Sebab anda tengok dah jadual pun dah tahu. Ni anda diberi peluang memberikan pikiran. Pemimpin pelajar biasanya sentiasa bertindak di atas landasan kebenaran, fakta, bukan berdasarkan khabar angin. Itu zaman lama, zaman orang-orang Yahudi, di zaman orang-orang Yahudi di Mekah dulu. Sekarang pun orang Yahudi bercakap tak pernah betul. Pemimpin pelajar sebenarnya seorang yang hebat ilmu dan hebat co-curriculum. Pemimpin pelajar merupakan harapan kepada kawan-kawan juga yang sebaya di universiti. Biasa jarang anda bercakap dengan melihat, tetapi malam yang terpaksa tengok jugalah. Pemimpin pelajar berpikiran jauh ke hadapan. Anda cabar anak anda, hari ini umur 20, 21, 22, 23, 10 tahun lagi anda 64. Hidup atau mati soal lain. Orang umur 64 yang jadi PM saja nampak sihat. Yang jadi TPM, ya Tan Sri yang dikasih, yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tuhan bagilah. Itu kata pemimpin biasa Tuhan bagi begitu. Tengok, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, walaupun dia tak jadi PM, dia pemimpin. Tuhan bagi dia sihat. Yang amat berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi, pemimpin, masih sihat. Kalau orang kampung umur 60, umur 70 macam Pak Allah, mungkin dah tak sihat. Tidak semua lain cakap. Percayalah, bila anda kuat jiwa, anda kuat semangat, spiritual very strong, biasanya jiwa yang kuat akan memastikan tubuh badan yang kuat. Percayalah. Sebab tuan-tuan guru zaman dulu, tutuk kiai zaman dulu, dia dengan amalan-amalan bukan ilmu salah. Dia ikut disiplin Islam. Anak yang bukan Islamnya, dia makan secukupnya, sekadar bila kenyang dia berhenti. Kan, nampak tubuhnya kurus saja. Tetapi bila dia angkat, orang yang besar tak boleh angkat sekian-sekian kilo, dia boleh angkat kerbau seekor. Kenapa? Walaupun tubuhnya nampak kurus, tetapi gagahnya memang perkasa anak anda sekalian. Bukan ada spiritual apa-apa, tak. Amalan yang betul. Jadi anda yakin di kalangan anak anda sekalian mesti mempunyai jiwa yang kuat. Jikalah para pemimpin pelajar, jika saudara-saudari sekalian tidak ada perasaan kepimpinan yang kuat dalam jiwa, tak mungkin saudara-saudari berani bertanding, betul tak? Sebab itu anda surah, anda yakin orang yang bertanding MPP ini, kalau pemenang tanpa bertanding, berani nak bertanding MPP dan akhirnya menang, tentu jiwanya kuat. Bukan anda nak puji dia, anda dah lalui dulu. Dah lalui, anda bertanding kampus, calon kampus mesti melayan.
Sesi 7, 7, 78, 78, 79. Bukan senang anda ya, nak mempengaruhi di kalangan para sahabat, di kalangan cendekiawan, mahasiswa-mahasiswi yang cerdik. Maka ananda sudah survival, ananda sudah berjaya. Cuma malah saya guna perkataan ayahanda, ananda sebagai anak anda, lambang kasih sayang. Maka itulah yang ada dalam diri anak anda sekalian pada pendapat ayahanda. Maka kembangkanlah bakatmu wahai anak andaku sekalian. Kembangkanlah bakat masing-masing dalam pendidikan, dalam pembelajaran dan dalam kepimpinan. Dan tahniah awal kerana saudara-saudari datang dari jauh. Anda tahu sekarang universiti sedang cuti kan? Betul tak? Mungkin lepas ini akan ada lagi apa-apa program. Pemimpin pelajar sekali-kali tidak mungkin akan berfikir, beratlah macam ni, teruklah macam ni, penatlah macam ni. Pemimpin pelajar, pemimpin mahasiswa, pemimpin mahasiswi akan menggunakan segala ruang dan peluang yang ada untuk sentiasa mempertingkatkan kehebatan diri di samping memberi penghormatan kepada orang yang pernah memilih kita masing-masing. Anda sekalian, sebenarnya konvensyen ini antara lain pastinya akan merapatkan hubungan sesama pemimpin pelajar. Betul tak? Networking antara Universiti Malaysia Sabah, pimpinan pelajar UMS dengan pimpinan pelajar Universiti Utara Malaysia. Maka tentu kita bergembira dan berterima kasih kepada pihak universiti, dan bukan kepada ayahanda, kepada pihak kementerian juga mungkin, pada dasar WAB yang berhormat menteri kita. Zaman ayahanda dulu memang universiti pun ada 3 atau 4, konvensyen memang tak ada. Bukan nak menyalah mahaguru masa itu, kerana belum terfikir mungkin. Tapi dengan susah payah mereka lah kami dah jadi orang hari ini. Maknanya para pemimpin cendekiawan masa itu, mahaguru ayahanda ialah Profesor Diraja Engku Aziz, Naib Chancellor Universiti Malaya. Ayahanda pelajar sejarah, tak mengaji, tak belajar direct dengan beliau, tetapi masa jogging hari Minggu, ayahanda antara pelajar yang paling hampir. Pak Engku masa tu 54-55 macam ayahanda sekarang. Ayahanda berlari mengikutnya. Masa itulah ayahanda bertanya macam-macam. Dan masa itu di UiTM, tak silap ayahanda, Profesor Tan Sri Rashidan Baba, tokoh-tokoh hebat ya. Di Universiti Malaya, Timbalan Chancellor hal ehwal pelajarnya ialah Profesor Tan Sri Awang Haq Saleh, masa tu Datuk Awang Haq Saleh. Mahaguru ayahanda dari segi ilmu sebagai pelajar pure sejarah, history, Profesor Tan Sri Ko Kai Kim hari ini. Dari segi pengajar Melayu, Profesor Tan Sri Dr. Ismail Hussein. Semua masih wujud walaupun dah umur 70-an. Dan pensyarah satu kertas sejarah yang anda pelajari, insya-Allah akan datang jumpa anda esok atau lusa, Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam. Ya, dalam pertemuan tokoh Tan Sri Ko juga akan datang kan. Ini anak muridnya. Walaupun anak murid tak jadi cendekiawan, tak ada PhD, tak apa. Anak murid menjadi pentadbir, menjadi pegawai Malaysian Civil Service, peranan masing-masing anda sekalian. Maka saya yakin saudara-saudari sekalian, sebab ayahanda tak, ucapan tu tak boleh nak jadi masa muda dulu lah. Nah, dulu ada juga berapi-rapi, sekarang ni bertepi-tepi. Dah letih dah. InsyaAllah mengantuk tak mari. Tentunya anda akan menimba ilmu, bertukar fikiran dan pendapat. Dan untuk makluman anda, ayahanda dulu berazam tak mau ada girlfriend masa di universiti. Tapi dalam satu convention kecil, ayahanda terjumpa dengan mama di rumah sekarang ni. Maka seorang pemuda yang bernama Habib Zamzam, Presiden pelajar Universiti Malaya, yang tak mau kahwin cepat, tiba-tiba saja keluar universiti pergi Pinang mama tu. Maka satu daripada faedah convention ini, insya-Allah akan adalah hubungan pertemuan. Tak salah, Prof tak marah ni.
Sebab kalau di sekolah tak boleh lah, di universiti boleh. Tapi mengikut segala atur cara. Bercinta pun atur cara anak anda ya. Jumpa selalu jangan. Pergi tempat gelap jangan. Sebab sebelum Akta Universiti dan Kolej Universiti 71 dipindah 2009, akhirnya rayuan sampai ke KPT, pendakwa raya yang paling baik dalam dunia ayahanda. Dulu, mulai bulan Februari, semua kes disiplin akan dihandal oleh lembaga pengarah universiti. Kalau dulu ayahanda menjadi setiausaha jawatankuasa disiplin seluruh IPTA Malaysia ini. Kenapa anda kata pendakwa raya yang paling baik? Kebanyakan pendakwa raya nak dakwa orang masuk penjara, mahkamah dah hukum 3 bulan, dia suruh tambah 6 bulan kan. Ayahanda pula tukar merayu. Yang berhormat, ini pelajar kita, tak kira apa bangsa. Kalau pihak universiti, bukan kata universiti itu zalim, pasal anak anda masa ada setengah-setengah kes dia langgar kan, dia berkhalwat. Kes berat tu. Yang berhormat menteri kita ni amat tinggi ihsannya. Kaji sudut kanan biasanya tidaklah ampun penuh. Dari dipecat kita terima balik, gantung 1 atau 2 semester dan sebagainya. Sekarang Akta Universiti dan Kolej Universiti tahun 71 telah dipindah 2009, maka anda terlepas daripada tanggungjawab menjadi setiausaha lembaga disiplin Kementerian Pendidikan Tinggi yang menjadi jawatankuasa perayu kan, untuk menimbangkan rayuan-rayuan. Tadi anda kata anda menggalakkan berkenalan, tak perlu jumpa fizikal, SMS saja. Betul tak? Anda bukan seluruh. Anda kahwin dengan mama di rumah tu. Masa tu belum mama lah, cik lah dia. Sekarang dah 30 tahun tu kasih sayang macam dulu juga. Belum ada lagi mana-mana Dewi boleh memenangi hati ayahanda ini. Macam anak anda ni tak adalah Dewi yang bayar-bayar ayahanda. Yang umur 54 juga ke tak ada. Hanya mama di rumah itulah seorang pujaan ayahanda. Hai anak-anakku lelaki, ku cabar, ingat kata-kata abah ni ya. 30 tahun lagi abah ni mungkin dah tak ada di muka bumi, tapi doalah bila panjang umur. Ingat kata-kata ayahanda Habib, sekali kau jatuh cinta jangan ubah ya, cinta selamanya. Yang wanita pula, sekali kau beri cinta pada seorang lelaki, doakan biar diijab kabulkan, cinta itu sejati sampai ke mati ya. Betul tak Bu? Betul tak Ibu? Anda bukan seluruh, anda bukan seorang ustaz, tetapi itulah pendirian dalam hidup kita ya. Kita mesti setia, bukan saja kepada pasangan, tetapi juga kepada negara. Betapa pahit, getir, jerih, menangis, sedih kita melihat apa yang berlaku pada rakyat Palestin. Kerana tidak ada negara, saudara-saudara. Ada negara diambil orang, diperkotak-katik sedemikian rupa. Baby yang baru lahir pun dibom. Maka tentunya ayahanda, anak-anakku di rumah, anak-anakku dalam dewan ini, sama-sama bersyukur kita dilahirkan dan dibesarkan di negara ini yang bernama Malaysia. Walaupun kita bergelar keturunan Melayu, Cina dan India. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang amat dikasihi telah mengatakan satu Malaysia. Maka kita perlu together bersama. Tidak ada pilihan lain lagi bagi semua rakyat Malaysia tanpa mengira apa-apa kaum, melainkan bersama. Negara ini negara kita. Negara ini kita punya. Kitalah tanggungjawab kitalah untuk memajukan negara ini. InsyaAllah saya yakin jika teras pemikiran ini anda terap dari sekarang sebagai pemimpin pelajar. Bila salah seorang daripada pelajar, pemimpin pelajar dalam dewan ini kelak, masanya tak lama anda, paling lama 15-20 tahun lagi menjadi Perdana Menteri Malaysia, ingatlah pesanan ayahanda yang telah tua atau tak ada lagi di masa itu, bahawa negara ini tidak ada pilihan lain melainkan perpaduan. Satu. Yang kedua, kita tidak ada pilihan lain. Di belakang duri, di depan api, duri dan api tajam panasnya kita hadapi, kita tidak bisa undur lagi. Sejarah membuktikan bahawa
bangsa negara yang paling tinggi ilmu dalam sesuatu bangsa, dalam sesuatu zaman itu, bangsa dan negara itu akan dominan dunia. Negara Rom sebelum Islam dominan dunia kerana bangsa Rom menjadi bangsa yang paling maju di zaman itu. Kemudian bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, negara Islam telah dominan dunia 1000 tahun. Dan bila zaman Renaissance, zaman perindustrian telah mula, manusia telah mengenali enjin, telah mencipta mesin dan sebagainya di kurun yang ke-19. Barat telah melintas timur. Dan hingga hari ini Barat masih lead. Amerika dengan angkuhnya off the record, jika ada wartawan luar jangan rekodkan saya, nanti mereka cari saya. CIA cari ayahanda. Dia kata menanamkan semangat anti Amerika. Kenapa Amerika berani begini? Zaman Obama dah berubah sikit. Zaman Bush, kerana Amerika setahu ayahanda mempunyai lebih daripada 50,000 pakar sains nuklear. Ini maklumat yang ayahanda tidak edit ya. Sebuah negara bernama Amerika boleh membuat macam-macam senjata yang kuat kerana mereka ada pakar-pakar sains yang hebat. Maka jawapan kepada Amerika, kenapa Amerika hebat? Bukan kerana rakyatnya 300 juta. Indonesia juga rakyatnya 300 juta. Bukan ayahanda menghina Indonesia, tetapi maknanya Amerika cuba nak jadi polis dunia, nak dominan dunia, nak jajah dunia, walaupun dengan cara tidak ada, sama ada direct jajah seperti di Afghanistan dan di Iraq, dan atau jajah pemikiran dan sebagainya, kerana mereka mempunyai orang-orang yang berilmu. Tapi sekarang dia sedang diuji oleh keadaan. Walaupun Amerika mempunyai kepakaran bank, kepakaran ekonomi, namun sebenarnya Amerika sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang anda boleh baca hari-hari dalam internet. Tetapi cabaran yang ayahanda nak lontarkan kepada saudara-saudari sekalian ialah bidang apapun yang saudara-saudari pelajari, yang akademik ya, subjek, ayuh jangan inferior. Sekali-kali jangan kata aku hanya pelajar fizik. Walau ayahanda seorang pelajar sejarah amat menghargai pelajar fizik. Terlalu payah bagiku untuk mempelajari fizik anak anda. Betul tak? Jika anda seorang pelajar budayawan, banggalah. Jangan aku hanya belajar menari. Sebab manusia tidak boleh hidup tanpa seni anak anda. Walaupun beliau seorang saintis, dia juga nak dengar lagu-lagu P. Ramlee misalnya. Anda tak sempat berdialog dengan anda, hampir 500 orang malam ni. Tak sempat nak tanya, walaupun anda pemimpin pelajar, bidang apa yang anda pelajari. Tapi anda nak kata, setiap anda mempelajari ilmu apapun, yakinlah ilmu itu akan berguna. Ijazah dalam bidang apapun. Seorang ICT, mungkin satu masa polis, ni anda buat kenyataan peribadi ya. Mungkin satu masa PDRM. Ni brain, main brain, pikiran, bukan dasar kerajaan ya. Nak ambil anggota polis, kalau dulu mesti gagah perkasa. Sekali lompat sini, zup, jatuh ke belakang sana jauh. Tapi mungkin satu masa polis kata yang kumpulan ICT, asalkan tangannya boleh berjalan, bukan berjalan dengan kaki, berjalan dengan tangan. Maknanya intelijennya orang-orang jahat, penjenayah sekarang menggunakan ICT dan sebagainya. InsyaAllah orang yang lulus ICT, mungkin pendapat ayahanda, pendapat peribadi, mungkin kalau pun dia rendah atau kurus macam kelingking, dia boleh jadi polis. Sebab dia guna brain, guna hujung jari. Kan? InsyaAllah. Kalau Perdana Menteri cakap macam ayahanda cakap, keluar headline. Tapi ayahanda tak akanlah keluar headline. Kalau ada wartawan pun dah harap jangan keluarkan, takut silap faham. Nanti pegawai JPT kata polis nak begitu, polis pula marah. Sedangkan ayahanda pegawai kehormat, sukses, kau sukarelawan polis kan. Kalau pakai polis tu nampaklah lagi gagah sikit. Pakai macam ni nampaklah memang tak gagah pun. Anda sekalian, mungkin ayahanda berceloteh, tetapi apa yang anda cakap menggambarkan pengiktirafan golongan lama seperti saya kepada saudara-saudari sekalian, bahawa saudara-saudarilah dalam bidang apapun pembelajaran yang saudara-saudari sedang alami di universiti akan membarisi tanah air ini.
Mungkin ada seorang pelajar perubatan bakal doktor, seorang pelajar forensik yang amat penting bagi polis untuk mengesan mayat-mayat yang mati dibunuh dan sebagainya. Seorang pelajar budaya, Aina cakap tadi, yang bisa mencipta lagu-lagu, pantun, syair, sajak yang hebat. Bangsa yang hebat biasanya ilmunya tinggi, sainsnya tinggi dalam konteks zaman. Dalam Islam, Allah berfirman, wahai Muhammad, lengkapkan tentera kamu dengan tentera berkuda dan berpanah. 1400 tahun dulu, Nabi telah diarah begitu. Kalau sekarang tentera berkuda dan tentera berpanah, maknanya kelengkapan tentera yang moden dalam zaman ini. Sebenarnya Aina bangga. Kalaulah Malaysia tidak terikat dengan larangan bangsa-bangsa bersatu, sepengetahuan ayahanda, sebenarnya bangsa kita Malaysia telah ada pakar sains nuklear. Mungkin kita boleh jadi kuasa nuklear, tetapi tak apa. Yang kita ada, kita gunakan. Ini pendapat ayahanda, bukan rahsia kerajaan ya, pendapat peribadi saya. Namun walaupun ananda sekalian bakal pemimpin, sebenarnya bertuah lagi beruntung, beruntung lagi bertuah, kerana di hadapan anda sekalian sebuah negara yang begini aman, makmur, bahagia. Kekalkanlah, walaupun negara kita kecil anda. Kita tengok Singapura, sebesar cili api tak sampai. Tetapi Singapura menjadi begitu maju. Maka Malaysia yang berpuluh atau beratus kali lebih besar dari Singapura akan maju. Akan maju melalui peranan bukan saja saudara dan saudari, seluruh para pelajar kita yang berada di dalam dan yang sedang menuntut ilmu di luar negara. Tugas utama ayahanda malam ini untuk meyakinkan anda bahawa jangan kita berfikir, di IPTA dalam Malaysia pun ada 350,000 orang pelajar. Hari ini lebihlah, tapi lebih kurang. Di IPTS seantero Malaysia juga 350,000 orang, 700,000. Ayahanda 4 tahun lagi baru nak pencen, umur 58, aku nak kerja apa? Itu kalau sektor kerajaan. Banyak peluang anda. Sebab itu, esok insya-Allah anda akan berpeluang berhadapan dengan yang berhormat Timbalan Menteri Datuk Saifuddin Abdullah. Beliau bekas walaupun sebentar, hanya setahun, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan. Ayahanda belum bercakap dengan dia tajuk ini, tapi ayahanda yakin peluang yang terbaik untuk anak anda menimba ilmu. Rupanya seorang mahasiswa di abad baru ini sekali-kali tidak patut berfikir untuk tidak berdikari. Peranan terpenting saudara-saudari sekalian untuk menyedarkan diri sendiri dan sahabat serta penyokong di kawasan masing-masing, mestilah kawasan masing-masing, bahawa kita mesti ada semangat berdikari. Tetapi supaya ucapan ayahanda tak dianggap oleh anda sebagai retorik, ayahanda berdikari, kita keluar investasi tak ada modal. Tak ada modal nak berniaga misalnya. Bukti ayahanda tak mau retorik, ayahanda juga menasihatkan anda sekalian. Jangan buat tidak tahu terhadap, sambil kita belajar, kita juga mesti tahu peluang-peluang kerjaya dalam semua sektor. Sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Untuk makluman anda, maaflah sebab anda mungkin tak sempat nak pergi. Kementerian sedang di mana pada tadi kan yang berhormat menteri kita telah merasmikan Karnival Kerjaya 2009, anjuran Kementerian Pengajian Tinggi yang melibatkan lebih daripada 600 pempamer syarikat-syarikat swasta, ada juga agensi kerajaan, dan insya-Allah memberi peluang pekerjaan bila ditemuruga dan sebagainya kepada 10,000 orang. Tetapi anda jangan terasa terlepas, kerana kebanyakan MPP bukan tahun akhir kan? Ada tak anda yang tahun akhir? Tak ada kan? Final year, tak ada kan? Jadi insya-Allah kalau tak sempat pergi sebab tutupnya habis hari Ahad ni, tahun depan ke tahun bila anda tahun akhir, insya-Allah KPT akan buat lagi. Sebab kepimpinan YB Menteri kita Datuk Seri Khalid Nordin ini amat dinamik. Beliau amat mementingkan kepentingan pelajar.
Antaranya memastikan Carnival kerjaya untuk membuka minda pelajar, bukan sahaja memikirkan untuk berdikari, tetapi mencari peluang. Sebab bakat kita masing-masing. Bakat ayahanda memang suka jadi pegawai kerajaan. Mungkin ada di kalangan ananda-ananda suka jadi usahawan. Mungkin juga pula suka menjadi pemakan gaji dengan syarikat-syarikat swasta. Kan? Mungkin juga ingin membuka perniagaan sendiri. Kembali balik tajuk convention ini. Ayahanda tak lupa. Ayahanda membawa jadualnya. Ayahanda dah terima tak jadual? Tahniah, bagus. Urus dia, saya ucap tahniah ya. Kalau tak bagi mana kurang kuat, bila dah bagi bagus. Sebab kita mesti beritahu peserta ya. Ayahanda tak mahu ulas. Sebab semuanya telah ada di sini. Cuma falsafah di sebalik itu ialah convention ini, tentunya kalau ayahanda tak sebut pun sudah saya dah tahu. Falsafahnya ialah untuk berkenalan, networking, bekerjasama, mengambil peluang yang cergas di dalam grup atau kumpulan pembentangan kertas kerja. Mengambil peluang yang cergas apabila dibuka peluang untuk berdialog atau berdialog. Kerana apabila anda, sekali anda panggil anak anda, sekali anda, apabila anda bekerja kelak atau menghadiri temu duga, langkah pertama sebelum dapat kerja, kalau yang nak kerja makan gaji macam anda, kadang-kadang dia kata sekarang kumpulan interview temu duga secara berkumpulan 5 orang daripada saudara-saudari sekalian. Ada 20 orang apa ni penemu duga nak buat cepat lah ni? Tak. Dia tak beritahu saudara-saudari. Rupanya dari 5 dia dah set dalam brain dia dan pengurusi. Ayahanda sering menjadah tua, tak tahu berapa puluh kali dah hidup ayahanda jadi penemu duga. Kita dah set dari 5 ni, kita nak cari 2 yang terbaik kan. Siapa yang introvert sangat, pendiam sangat, sebenarnya orang introvert biasa dia bijak, tapi dia kadang-kadang dia lambat sikit dari segi nak jawab. Dia hormati orang, bagus. Tapi bila dapat kerja, orang introvert kadang-kadang dia menjadi pekerja yang baik. Orang extrovert macam ayahanda pun kadang-kadang bagus juga. Kita sering memecahkan suasana kesunyian. Kan? Kadang-kadang murung semua, kita lah. Orang macam ayahanda lah buat orang tu bising dalam pejabat. Maknanya, saudara-saudari mesti rebut peluang itu masa nak bentang paper semua tu. Ilmu. Tahulah dalam kelas, tutorial, grup dan sebagainya. Ayahanda pun dah lalui. Anda semua bertuah diajar oleh profesor, oleh pensyarah. Dalam convention macam ini, ada juga anda yang dijadikan penderah. Kawan-kawan kata, Mat jadi penderah pertama, kita support kan? Atau Ramlah, atau Tan, atau Ramasami. Anda ambil peluang itu. Jangan kata, sorry lah aku tak pandai lah. Take the lead. Mahasiswa moden zaman ini. Dan anda doakan, anak anda semua bukan saja calon menteri, calon Perdana Menteri, calon ketua pengarah, calon macam-macam calon. Anda juga calon PhD kan. Dasar Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara PSBTN menetapkan kita nak memiliki seberapa boleh, paling kurang pun 75,000 PhD anak anda. Apa pula nak buat dengan 75 PhD ni? Rupanya bila negara itu macam anda kata tadi, semakin ramai orang berilmu, maka biasanya negara itu akan lebih maju. Dan we believe on God. Kita percaya kepada Tuhan, biasanya Tuhan akan beri ilmu-ilmu yang baru. Contoh kalau 1000 tahun dulu kita beritahu raja-raja yang zalim, zaman dulu lah raja-raja tak kira bangsa apa, zalim-zalim kan. Kalau zaman dulu ada besi boleh terbang tuanku, mungkin orang itu akan dipancung. Sebab besi mana boleh terbang. Tapi sekarang besi telah terbang dah 100 tahun kan, kapal terbang. Maknanya falsafah yang namanya. Tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, tengok ayahanda dah panggil anda tuan-tuan dah tu. Pasal nampak mengantuk tuan-tuan lah. Yang muda tak mengantuk, yang tua ni tuan-tuan mengantuk. Ayahanda rasa itulah saja pada malam ini yang ayahanda boleh berikan. Falsafah, semangat, walaupun kurang bersemangat kerana keletihan, ulasan mengenai convention. Harapan ayahanda, ada setengah jam lagi, tapi tak apa, biar rehat banyak sikit malam, pasal letih baru tiba kan. Tapi ayahanda betul letih lah sikit ya. Harapan ayahanda, saudara-saudari sekalian,
akan menjadi peserta yang baik, yang cergas, dan Ayanda yakin UTHM di bawah pimpinan yang berhormat, yang berbahagia Naib Chancellor ya, Prof Datuk Muhammad Noh Dalimin, dengan dibantu oleh Timbalan Naib Chancellor Profesor Insinyur Dr. Amir Hashim, Tuan Rumah, dan Profesor Dr. Majid selaku pengurusi maklum Majlis Latihan, telah menyediakan keperluan sepanjang, dan para pegawai dia lah, para pegawai dia yang telah menyediakan segala keperluan sepanjang konvensyen ini. Dan JPT atau Kementerian Pendidikan Tinggi pula memberikan duit kerajaan lah. Kita bagi duit itu duit kerajaan. Sistem betul lah asalnya duit rakyat, tapi kerana kerajaan yang baik manage keuangan, kita boleh bagilah setahu Ayanda beratus ribu juga tuan anda sekalian. Jadi pegawai UTHM, CRA semua kita ucapkan terima kasih banyak. Tanda kita kasih sayang kepada Profesor Amir Hashim, Profesor Majid. Kita bagi satu tepukan anak anda dan para pegawai mereka. Sebenarnya Ayanda ni seorang penyanyi, tapi Ayanda tak boleh menyanyi malam ni anak anda. Kerana jika Ayanda menyanyi, semua orang akan tertidur. Dari karaoke itu lain kali. Jemput Ayanda pergi universiti, anak anda karaoke, Ayanda jadi penonton. Itu saja. Jadi saudara saya sekalian, Ayanda ni seorang malam ni. Anak anda ramai. Niat hati saya nak berkenalan dengan anda semua, seorang demi seorang. Tetapi tak mungkin ya. Maka jika terjumpa dengan ayanda di mana-mana saja, tegurlah ayanda. Bersapalah ya. Kalau ada mama sebelah pun tak apa, dia tahu Ayah Habib ni ramai anak-anak anda seantero Malaysia sekarang. Ya. Sejak masuk ke kementerian ini, ayanda PTD sering bertukar ke kementerian. Masuk Kementerian Pendidikan Tinggi last year ya, setahun baru, setahun 5 bulan. Nombor handphone tu ayanda tak bagilah. Kalau bagi pun ayanda tak akan telefon. Sebab tahu ayanda tak boleh nak jawab, terlalu ramai kan. Tetapi kalau nak email ke ayanda boleh. Mudah aja. Habib, lepas tu pusing itu, sebutlah sendiri ke bahasa Inggeris. .gov.my. Habib pusing Mohi, MOHE, Ministry of Higher Education kan, .gov.my. Tulislah ayanda dah minum pagi ke. Itu ayanda tak gembira. Ayanda, saya telah dipilih oleh universiti saya untuk melawat London misalnya. Beritahu ayanda akan gembira tu. Tapi kelak ayanda, saya dah nak bertunang ni, boleh juga beritahu. Sebab universiti bertunang boleh rasa, tapi saya tak tahulah TNC ya. Oh, satu tepukan untuk yang berbahagia, Datuk Ahmad Faiz, Timbalan Pengurusi Maklum TNC UUM anak anda. Bagi saya, beliau guru saya, abang saya yang saya kasihi. Mbak Ayanda merupakan ahli tetap dalam mesyuarat Timbalan-Timbalan Chancellor Pelajar. Sering jumpa dengan Datuk. Baru nampak Datuk, sorry ya. Jadi anak-anakku sekalian, Ayanda kata tadi, di belakang duri, di depan api. Duri dan api tajam panasnya kita hadapi. Kita tidak bisa undur lagi. Maksudnya kita tidak bisa undur lagi itu, kita mesti belajar betul-betul. Kita mesti bersyukur. Kita mesti memastikan negara kita ini terus maju dan maju. Kita mesti bersatu padu, perpaduan. Kita mesti mementingkan kualiti dalam setiap kerja kita. Gerakan kualiti di Malaysia yang telah diasaskan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan kita juga hendaklah berintegriti. Sekali-kali tidak akan menipu dalam membuat paper dan kertas. Dan bila bekerja, insya-Allah sekali-kali tidak akan rasuah. Itulah pimpinan baru negara. Pimpinan dalam sebagai pegawai kerajaan, sebagai pegawai korporat dan sebagainya. Maksud kita tidak bisa undur lagi juga, antara lain ialah kita tidak ada pilihan. Tidak ada masa lagi untuk kita membenci antara Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Dayak dan sebagainya. Together and together. Dan seperti kata yang amat berbahagia, amat berhormat pemimpin yang dikasih Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak,
kita mementingkan prestasi. Prestasi menjadi ukuran negara dan pelajar. Ayahanda diukur prestasi ayahanda sebagai pegawai. Menteri-menteri diukur prestasi. Key Performance Indicator menteri. Mesti siap dalam masa 6 bulan. PM nak tengok. Ini semua bukan retorik. Ini cabaran PM baru kita. Untuk apa? Untuk lihat Malaysia menjadi sebuah negara maju. InsyaAllah saudara-saudari sekalian. Dan kita tidak bisa undur lagi. Antaranya maksud Malaysia mesti maju-maju dan terus maju. Dan sama-samalah kita beri semangat anak-anakku sekalian. Mungkin 90% yang anda cakap retorik, bombastik. Orang lama cuba nak berpidato kononnya. Tak apa. Tapi anda fahamlah, yakinlah, niat di hati ayahanda malam ini tak lain tak bukan. Ialah untuk dan mendoakan anda sekalian menjadi para pelajar, pemimpin pelajar yang berjaya dan kelak bila graduan menjadi orang yang berguna kepada diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Ayahanda doakan betul-betul. Bila lepas mayang memang terlintas kepada semua. Ayahanda doakan anda sekalian bukan sahaja berjaya dalam akademik dan kurikulum, tetapi bukan seluruh lagi. Semoga semua mendapat jodoh yang baik, suami yang baik bagi anak-anakku, puteri-puteriku, isteri yang setia yang baik bagi putera-puteraku. Kebijaksanaan anda memilih peringkat awal ini akan menjamin kebahagiaan anda sepanjang hayat. Macam ayahanda dengan mama memang bahagia, cuma satu aja, anak hanya ada 3 orang. 2 lelaki telah grad, belum kahwin, belum ada girlfriend. Seorang perempuan tahun dia buat itu itu undang-undang Stanford College. First year lah kira. Franchise University London kan. Mana ada 3 bakal menantu ayahanda dalam dewan ini. Anda sekalian, soal jodoh serah pada Allah sebagai orang Islam. Tetapi niat yang baik itu kita praktikkan, kita buat dan kita doa kepada Tuhan. Semoga kita dan keluarga kita dan keturunan kita selamat. Dan kita doakan dan kita praktikkan semua kaum di negara ini hidup bersatu padu, tabi'in wa tabi'in hingga ke hari kiamat. Negara inilah negara kita anda sekalian. Percayalah. Negara inilah negara kita. Ayah nak ulangi kali yang ke-10 malam ini. Negara ini negara kita. Melayu, Cina, India dan semua kaum. Kita tidak ada negara lain lagi. Di sinilah kita hidup. Di sinilah kita berkhidmat. Di sinilah kita nak mati kelak. Tetapi ayah doakan kita semua panjang umur, murah rezeki. Anda sekalian, esok yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi kita akan hadir. Yang berhormat Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi juga akan hadir. Mungkin pasal anda belum jumpa ya, anda bukan kata nak ni, mungkin insya-Allah yang berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Raden Umar bin Raden Suhaidi akan hadir juga. Dan Pengarah Haluan Pelajar Profesor Dr. Muhammad Fauzi Ramlan juga akan hadir. Dan ayahanda akan duduk juga di sini, kecuali apa mungkin ayahanda terpaksa balik esok malam kerana tugas-tugas lain lah anda sekalian. Tapi di sini siapa penghujung untuk ayahanda bercakap datang pentas ini, tak lain tak bukan ayahanda lahirkan sekali lagi rasa kasih sayangku yang tidak terhingga kepada kalian. Panjang umur jumpa lagi anda sekalian. Maafkan ayahanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tuan Haji Habib Zamzam bin Haji Abdul Latif di atas penyampaian taklimat sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri program, sedikit pengumuman kepada siapa peserta yang berminat untuk mengikuti program lanjutan kendalian Dale Carnegie Training, anda boleh menunggu sebentar di Dewan selepas selesai program ini. Ulang suara kepada siapa peserta yang berminat untuk mengikuti program lanjutan kendalian Dale Carnegie Training, anda boleh menunggu sebentar di Dewan ini selepas selesai acara ini. Hati sayu merenung malam, cengkerit dan unggas meneman diri. Bertemu berpisah lumrah alam, esok kita berjumpa lagi. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan berbahagia Vice Insinyur Dr. Amir Hashim Muhammad Kasim, Timbalan dan Chancellor Pelajar dan Alumni Universiti Tun Hussein All Malaysia,
untuk menyampaikan cerita hati kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Habib Zamzam bin Haji Abdul Latif. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Cermata berbentuk batu dipahat. So itulah tanda batu pahat. Majlis mengagamkan ucapan tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudiaan Yang Berbahagia Profesor Senior Dr. Amir Hashim Muhammad Kasim di atas penyampaian cerita hati sementara tadi. Dengan ini berakhirlah program taklimat bersama Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, dan saya bagi pihak majlis mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan dalam pengendalian majlis pada malam ini. Pihak majlis seterusnya mempersilakan Tuan Haji Habib Zamzam bin Haji Abdul Latif dan Dewan Kehormat untuk menikmati jamuan ringan yang telah disediakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.